Shalom, selamat hari kawan. Gaya guru gerai nyamai. Kita bersyukur, kita puji Tuhan sebab kita boleh menyambut hari kawan tahun 2021. Walaupun bukan secara yang kita menyambut tahun-tahun yang lalu, kita masih boleh menyambut hari kawan dengan ahli keluarga. Dan Padri harap supaya kamu akan duduk di rumah masing-masing dan menyambut hari kawan dengan ahli keluarga sahaja. Jangan pergi melawat saudara mara ataupun kawan-kawan. Sebab kita mesti menolong untuk memutuskan rantai COVID-19. Kita mesti bekerja bersama dengan kerajaan supaya kita boleh mengatasi masalah pandemik ini. Lalu Pari menggalakkan supaya kamu akan tinggal di rumah dan menyambut hari kawan. Tuhan memberkati kamu. Pari nak kongsi sedikit tentang cara kita sebagai anak-anak Kristus menyambut hari kawan. Tolong buka ke Matius 5 ayat 14 hingga 16. Kamu ialah cahaya dunia ini. Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Tiada sesiapa memasang pelita lalu menyuruhkannya di bawah pasu. Tentu dia meletakkannya di atas kaki. Pelita untuk menerangi sisi rumah. Biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang lain, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di syurga. Ayat 14. Kamu ialah cahaya dunia. Untuk Padri, apa sahaja yang kita buat mesti memuliakan nama Tuhan. Cara kita hidup, cara kita menyambut hari Christmas ataupun hari kawan, kita mesti bersinar untuk Yesus Kristus. Kita mesti memuliakan nama Tuhan. Pari nak kongsi sesuatu. Pari berharap kamu tidak akan marah Padri ataupun terus tutup YouTube kamu. Kita mesti tanya diri sendiri, cara kita menyambut hari kawan. Adakah kita menyambut hari kawan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberi syukur kepada nama Tuhan? Ataupun adakah kita menggunakan hari kawan sebagai satu alasan untuk buat dosa? Hari pun sudah dekat 13 tahun di Johor. Semasa Padri di St. Mark's, di sana pun ada kan ramai, tapi mereka semua pun
mudah. Mereka semua pekerja kilang. Saya telah menggalakkan mereka supaya sebagai satu gereja kami boleh menyambut Hari Gawai dan Pesta Menuai. Sebab ada yang dari Sarawak, ada yang dari Sabah. Oh, mereka pun rasa gembira. Sebab sebelum itu mereka tak dapat menyambut Hari Gawai atau Pesta Menuai. Dan bila saya kongsi idea cadangan pari dengan PCC, wah, mereka pun terus bersetuju. Dan mereka pun ambil keputusan untuk membantu, untuk memberi wang supaya bukan saja jemaah dari Sabah Sarawak kami boleh menyambut hari Pesta Menuai dan Hari Gawai sebagai satu gereja. Di sana tak ada masalah sebab mereka semua pun muda. Dulu saya tak pernah dengar tentang tuak. Jarang. Tapi selepas Pari pindah datang ke Johor, wah, ini tuak macam minum air. Orang mati pun minum tuak, hari jadi pun minum tuak, orang kahwin pun minum tuak, Pesta Menuai Hari Gawai pun minum tuak. Ini bukan satu dosa bila kita tahu had berapa yang kita boleh minum. Tapi apa masalah itu bila kita minum sampai jadi mabuk. Ada kawan-kawan yang kongsi dengan padri, bukan Kristian, yang bukan Kristian. Cara mereka cakap pun saya pun rasa malu. Saya pernah sekali dalam perjalanan balik dari Sarawak, saya nampak seorang budak. Dia pun iman. Di airport, saya kira itu musim Hari Gawai. Saya kata, selamat Hari Gawai. Dia terus balas sikit, bukan uncle, saya akan menyambut Hari Gawai. Tanya, kamu orang Iban bukan? Dia kata, ya. Tapi itu orang Iban yang orang Dayak yang akan menyambut Hari Gawai. Dan mereka minum sampai jadi mabuk. Ini kisah benar. Bila saya dengar apa yang dia kata, saya pun rasa malu lah. Dia bukan Kristian, tapi pendapat dia tentang orang iman Dayak Kristian. Kalau saya rasa malu, mesti Tuhan Yesus pun rasa malu. Sebab untuk kita Hari Gawai kita mesti minum. Macam itu adalah hukum Allah yang ke-11. Kalau kita tak minum, itu jadi satu dosa. Bukan saja kita yang minum, kita memaksa pelawat untuk meminum. Kita kata ini adalah tradisi kami, kau mesti minum. Walaupun mereka kata, saya tak mau minum, saya tak pernah minum, mesti mau minum. Kita sampai kita ada yang akan minum dan minum sampai mabuk, sampai muntah. Jadi untuk padri ini bukan satu yang boleh memuliakan nama Tuhan.
Kita sebagai Kristian, bila kita membuat sesuatu, orang-orang yang lain mesti lihat Tuhan, siapakah yang kita menyembah. Kalau kita menyembah Tuhan yang kudus, cara kita hidup, cara kita menyambut hari Gawai ataupun hari jadi apa-apa sahaja, mesti memuliakan nama Tuhan. Mesti jadi satu kesaksian kepada orang-orang yang belum kenal dan menerima Yesus Kristus. Jadi yang hari saat ini bukan kalau boleh minum lah, tapi kita mesti tahu bila kita minum sampai kita jadi mabuk, jiran-jiran kita, apa yang mereka akan kata kepada saudara yang saudara-saudari yang ada di Semenanjung, di Sarawak situasi lain. Sebab satu kampung semua pun Kristian, minum muntah. Untuk semua itu adalah satu sebab biasa. Rumah panjang, semua pintu pun Kristian, ataupun semua orang pun iman Dayak. Mereka sudah tahu lah, ini tradisi kita. Tapi di Semenanjung, siapakah jiran kita? Adakah mereka Iban, Bedayu? Adakah mereka dari Sabah Sarawak? Adakah mereka faham mengapa kita minum? Saya pernah nampak, saya kadang-kadang saya pun rasa malu. Ada yang kata, Father, itu jemaah kamu kan? Sudah minum sampai jatuh, tak boleh bangun. Sebab kita hidup dan kita bukan semua Kristian. Mungkin ada yang Islam, Buddha, Hindu, dan mereka akan ingat, inilah cara orang Kristian hidup. Tapi mari nak bagi tahu, mari nak ulang, kita boleh minum, kita mesti tahu had. Kalau kita minum sampai kita jadi mabuk, itu adalah satu dosa. Kita tak boleh gunakan nama sesiapa. Nak kata, kalau dia minum, saya pun boleh minum. Ada yang saya pernah dengar, padri pun minum, padri kami pun minum, itu padri minum. Itu kalau dia nak dosa, kamu pun nak dosa kan? Kalau dia nak pergi ke neraka, kamu nak pergi ke neraka kan? Untuk padri, bila kita menyambut hari Gawai, kita mesti memuliakan. Itu perayaan mesti jadi satu cara kita menyambut, mesti jadi satu kesaksian. Saya nak baca beberapa ayat dari ayat Alkitab tentang kita jadi mabuk kan. Ini bukan pendapat padri ya. Amsal 23 ayat 21. Kerana peminum dan orang yang rakus menjadi miskin. Betul bukan? Kalau kita minum, tiap-tiap hari kita minum sampai jadi mabuk, pendapatan kita semua belanja untuk minum, nanti kita jemput kawan-kawan minum, mesti ada masalah keluarga, mesti ada masalah kewangan. Ini Alkitab sudah bagi tahu. Dia kata ni kerana peminum dan orang yang rakus menjadi miskin. Saya kenal ada ramai saya kenal keluarga di mana suami minum, isteri minum. Macam mana nak dapat duit untuk hantar anak-anak pergi ke tuition? Kalau kita gunakan pendapatan kita hanya untuk
beli minuman keras. Nanti satu hari kita pun akan jadi satu contoh untuk anak-anak kita. Mesti mereka pun akan digalakkan untuk meminum. Dan masa depan mereka akan rosak, hancur. Ini minuman, kita minum sampai jadi mabuk setiap hari. Atau kita minum, kita gunakan duit kita untuk minum minuman keras macam tua. Kita mau jagalah. Nanti satu hari kita akan jadi miskin. Ini satu. Yang kedua, kita baca dalam 1 Korintius 6:10. 1 Korintius 6:10. Mencuri, bersikap tamak, sering mabuk, mengumpat atau merompak, semuanya tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Kita tengoklah orang yang dia dikata ni sering mabuk. Kalau kita sering mabuk, jadi itu satu dosa. Bukan Pari yang kata, itu bukan pendapat Pari, itu bukan fikiran Pari. Alkitab yang kata. Kalau kita sering mabuk, kita tak boleh pergi ke syurga. Kalau kita tak dapat pergi ke syurga, kita tahulah ke mana yang kita akan pergi. Oleh itu, saudara-saudari, saya nak menggalakkan kamu untuk menyambut Hari Gawai sebagai satu perayaan yang suci. Biarlah cara kamu menyambut Hari Gawai menjadi satu saksi kepercayaan kamu kepada orang-orang yang belum kenal Yesus. Biarlah cara kamu menyambut Hari Gawai memuliakan nama Tuhan. Seperti yang kita baca dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah cahaya. Biarlah cara kamu menyambut Hari Gawai tahun ini menjadi cahaya kepada jiran-jiran kau. Biarlah mereka memuliakan nama Tuhan. Biarlah mereka lihat kekudusan Tuhan Yesus dalam cara kamu menyambut Hari Gawai. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.